من أنا من أنا من أنا لولاكم كيفما حبكم كيفما أهواكم من أنا من أنا من أنا لولاكم. Bismillah walhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, so sekarang tibalah turn untuk cikgu bagi program Sepagi Sebutir Mutiara. So hari ini cikgu akan share tips 5 cara untuk kekal berfikiran positif. Anak-anak idol yang cikgu kasihi, fikiran yang positif umpama perisian automatik yang menjadikan kita lebih mudah bahagia dan susah kecewa. Kajian yang dibuat oleh seorang tokoh dalam bidang psikologi mengatakan bahawa orang yang positif akan menjadi lebih inovatif, lebih banyak pilihan hidup, lebih proaktif dan berupaya menggandakan potensi baru dalam masa yang pantas. Jadi ini menjadikan seseorang individu itu menjalani kehidupan dengan lebih gembira dan bahagia. Di sini cikgu ingin kongsikan 5 cara bagaimana untuk kita kekal berfikiran positif dan semoga dapat mengurangkan atau menghilangkan terus kestresan anak-anak idol yang cikgu kasihi semua. Yang pertama ialah bersyukur. Bermula dengan mensyukuri apa sahaja yang ada dalam genggaman kita, harta, keluarga, kejayaan, kehidupan dan segalanya. Dikala kita mampu bersyukur, bermakna kita sedang berterima kasih kepada diri sendiri, kepada orang yang memberi dan yang lebih penting adalah kepada Tuhan yang memberi segala nikmat tanpa kita sedar. Ada ketika saat melihat orang lain lebih dari kita dari pelbagai aspek membuat kita jadi cemburu, dengki atau apa sahaja perasaan negatif. Namun kita harus kembali ingat saat kita bersyukur atas apa yang kita punya, Allah Subhanahu Wa Taala akan tambah dan tambah lagi. Tambah yang perlu kita fahami bukanlah dari segi kuantiti semata-mata. Ia boleh datang dalam pelbagai bentuk yang tidak kita fahami. Boleh jadi dalam bentuk kesihatan, kebahagiaan keluarga dan kemudahan dalam kita menuntut ilmu. Jadi di sini cikgu nak share kata-kata Imam Hasan Al-Basri, seorang tokoh cendekiawan Islam dahulu kala berkaitan rezeki, iaitu, aku tahu rezekiku tidak mungkin tertukar dengan rezeki orang lain, kerana itu hatiku tenang. So anak-anak idol yang cikgu kasihi, usahlah kita cemburu dengan kejayaan sahabat-sahabat. Jadikanlah kejayaan diorang sebagai pembakar semangat untuk anda terus berusaha dan terus berusaha. Tips yang kedua adalah bersabar. Sabar membawa maksud menurut Said Alwi Al-Attas, seorang penulis dari Indonesia dalam bukunya The Straight Path. Sabar adalah kesanggupan dan kemahuan untuk menunda kepuasan, kerana kita meyakini dunia ini dan seisinya bersifat sementara. Akhiratlah tempat abadi dan diperhitungkan segala amal perbuatan kita. Bagi cikgu, sabar adalah melambangkan kekuatan jiwa kita. Menjadi Muslim yang meyakini Allah sebagai sebaik-baik perancang menjadikan kita lebih mudah bersabar dan positif kepada apa sahaja yang berlaku dalam hidup kita. Anak-anak idol, bersabarlah dengan ujian PDPR yang dilalui sekarang. Tips yang ketiga adalah memaafkan.
Sebelum belajar memaafkan orang lain, kita harus belajar memaafkan diri kita sendiri. Menerima kesilapan diri dengan hati terbuka merupakan langkah awal bagi mengosongkan fikiran dan hati kita dari perkara-perkara negatif. Pejam mata, tarik nafas dalam-dalam, bayangkan orang yang berbuat kesilapan pada kita dan bisiklah dengan perlahan, "Demi Allah, atas kasih sayangnya yang luas, aku memaafkanmu, sahabatku." Cuba kita buat setiap hari sebelum tidur atau saat kita terlihat atau teringat tentang orang-orang yang kita tidak suka. Percayalah, saat kita memaafkan orang lain, kita akan jadi lebih tenang dan gembira. Sebagaimana kita ingin dimaafkan dan diberi peluang kedua, begitu juga dengan orang lain. Kita sama-sama belajar memaafkan, kerana memaafkan adalah pekerjaan orang-orang yang kuat. Tips yang seterusnya, yang keempat, adalah berdoa. Kita semua ingin berusaha sehabis daya untuk kekal berfikiran positif, merasakan emosi yang positif dan bersikap positif. Namun, suasana persekitaran mungkin tidak membantu, malah dibimbangi jika akhirnya kita tidak mampu lagi kekal positif. Satu sahaja yang cikgu ingin pesan untuk diri cikgu sendiri dan anak-anak idol yang cikgu kasihi. Berdoalah. Doakan untuk diri sendiri agar mampu untuk terus istiqomah. Doakan kawan-kawan di persekitaran agar mampu turut sama berfikiran positif. Sebut nama kawan-kawan kita setiap hari. Jangan pernah ada rasa benci dalam hati kita, kerana apa yang dalam hati kita akan terpancar pada riak wajah dan perbuatan. Cuba fahami dan selami hati kawan kita, boleh jadi kehidupannya yang begitu mencabar membentuk siapa dia hari ini. Yakinlah dengan kuasa doa, mohon pada Allah dengan sangat. Setelah kita berusaha, serahkan segalanya pada Dia. Dia kan Maha mengetahui segalanya. Tips yang terakhir adalah cakap yang baik. Penatlah macam ni. Pernahkah kita merungut sedemikian sekali kala? Marahkan pada cikgu yang selalu bagi homework. Marahkan ibu bapa sebab tak faham situasi awak sekarang. Marahkan adik yang asyik menangis sewaktu awak sedang PDPR dan pelbagai lagi. Marah menjadikan emosi kita terus serta-merta berubah negatif. Kita akan rasa sesak dada, geram dan membuat-buat ingin melepaskan. Pernahkah kita dengar percakapan itu merupakan doa? Cakaplah yang baik-baik. Pilih perkataan yang tidak akan menyinggung hati sesiapa. Percakapan yang baik menggambarkan ketinggian kita dalam berbudi bahasa dan kepada nilai diri kita. Perkataan yang negatif bukan sahaja merosakkan emosi kita, tetapi semua orang di sekitar kita. So, demikianlah 5 tips dari cikgu bagaimana untuk kita kekal berfikiran positif. Mari kita sama-sama praktikkan. Semoga kita sentiasa fikir, cakap dan buat yang baik-baik sahaja, kerana Allah Ta'ala akan menatijahkan segala yang baik-baik juga buat kita dan semua orang. Jangan sesakkan dada dan fikiran kita dengan perkara negatif. Sayangi diri sendiri kerana kita juga berhak disayangi. Sekian dari cikgu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.